Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Hakimi bin Muhammad Azhar. Saya Muhammad Mukhlis bin Ishaq. Saya Ahmad Firdaus bin Abdul Hazif. Kami ingin melaksanakan tugasan GPIM bagi tugasan bual bicara secara berkumpulan. Alhamdulillah kami berkesempatan untuk menemu bicara Ustaz Ismail Saleh. Seterusnya Saudara Firdaus untuk bacaan doa. InsyaAllah kita mulakan bual bicara kita pada malam ini dengan membuka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والإلحام الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا نجاحا باهرا في التعلم والامتحان في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. ربنا توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah selesai bacaan doa. Seterusnya kita akan memperkenalkan penceramah kita pada malam ini, sedikit sebanyak tentang Ustaz Ismail bin Saleh. Okey, nama Ustaz ialah Ustaz Ismail bin Saleh, merupakan seorang guru. Beliau pernah melanjutkan pelajaran beliau di Sekolah Menengah Agama Rompin dan kemudian menyambung pengajian tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekarang beliau merupakan seorang perunding bebas harta pusaka Faraid dan sering menghadiri kuliah seminar, bengkel dan khidmat bantu. Merupakan seorang yang pakar dalam bidang faraid dan mahir berbicara secara lantang dalam menyampaikan seruan Allah SWT dan Rasulnya. Allah. Okay. Warahmatullahi Assalamualaikum. yang tak kasihi Adam, Firdaus dan Mukhlis. Masih lagi Ismail bin Saleh. Tak dilahirkan di Pondok Yang Hitam, Kedah. Tahun Kedah. Tak dibesarkan di Rompin, Pahang. Tak dapat pendidikan awal di sekolah yang Rompin, Dayah 1 sampai Dayah 6. Itu sekolah menengah di Sekolah Agama Rompin, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Lepas tu start sambung pelajaran di tingkatan 6. Tingkatan 6 atas 6 bawah di Kuliah Lurah Waddin Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang. Semua Ustaz belajar kat Pahang. Lepas tu habis Ustaz ambil STAM, Ustaz sambung pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang jurusan Usuluddin dan Falsafah. Lepas tu habis di UKM Ustaz dipostingkan di Langkawi. Jadi Ustaz bertugas di Langkawi selama 16 tahun. Ustaz baru balik ke Pahang pada tahun lepas.
Tahun lepas hari ni genaplah 1 tahun di Pahang, tak berkhidmat di Pahang. Lah ni Ustaz aktif dalam bidang faraid sebab abang Ustaz meninggal. Abang Ustaz meninggal 5 bulan 6 tahun 2021. Pada tanggal hari lahir Ustaz juga 5 bulan 6 ulang tahun kelahiran. Abang Ustaz meninggal, abang Ustaz dia ajak faraid masa Ustaz tingkatan 6. Jadi oleh kerana nak bagi ilmu tu berjalan, ilmu dia berjalan, sebab itulah Ustaz ambil bidang faraid ni. Ustaz berkongsi berkaitan dengan ilmu faraid. Belum tu Ustaz berkongsi berkaitan dengan fiqh, akhlak. Dia tak ada terus ubah semua kuliah Ustaz lah ni. Dalam sebulan tu 30 kali 30 hari tu mana kata penuh berkaitan dengan ilmu faraid saja. Masuk Ustaz. Okey. So tajuk dia Ustaz, Ustaz boleh terangkan tentang bagaimana penghayatan akidah, ibadah dan akhlak yang kita dapat contohi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membentuk masyarakat dan individu yang berkualiti. Apa pendapat Ustaz tentang statement itu sendiri Ustaz? Soalan ni berat ni. Soalan ni memang berat. Lecturer yang bagi tajuk ni pun memang orang yang hebat lah. Sebab ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu tasawuf adalah satu ilmu yang sangat penting. Tiga ilmu ni tak boleh kita asingkan, tak boleh kita pisahkan. Ada satu kata-kata ulama. Ya Ustaz. Siapa yang belajar fiqh tidak belajar tasawuf, ia adalah fasik. Barang siapa yang belajar tasawuf tidak belajar fiqh, dia adalah zindik. Barang siapa yang berkumpul keduanya, ia adalah barang siapa yang berkumpul keduanya, itulah yang betul. Mana kata kalau kita belajar fiqh, kita tak belajar tasawuf, kita ni zindik. Zindik apa Ustaz? Maksudnya orang yang melakukan dosa. Zindik, lepas tu fasik. Fasik ni orang yang melakukan dosa. Zindik ni orang yang cenderung ke arah kekufuran. Belajar tak belajar fiqh. Sebab apa? Sebab tiga ilmu ni penting. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Hak tu nak kena betul. Sebab apa? Bila orang buat baik, bila orang yang melakukan kebaikan, kalau akidah dia tak betul, makna kata dia tak ada bekas nak isi amalan yang dia buat. Ya. Sebab tu akidah kena betul. Sebab itulah tadi macam Adam mulakan majlis dengan bismillahirrahmanirrahim, kan? Nabi kata apa? Setiap amalan yang bermaksud Nabi kata yang bermaksud setiap amalan, kullu amalin zibalin bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap amalan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, segala amalan baik yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut adalah terputus. Mana kata tak ada keberkatan. Sebab tu bismillahirrahmanirrahim, segala ulama-ulama yang menulis kitab-kitab, dia akan mulakan kitab dia bismillahirrahmanirrahim. Adalah di bawah ilmu tasawuf. Tukar. Kami ada 7 soalan Ustaz. Untuk soalan 1 Ustaz. Sebagai topik yang menyeluruh dulu kan Ustaz kan. Lepas tu soalan dia semakin ke bawah, semakin dia masuk ke tajuk tu, boleh Ustaz? Oh, letih ni Ustaz. Okey, soalan kedua pula Ustaz. Soalan kedua berbunyi, apa pendapat Ustaz berkaitan tafsirat masyarakat yang berkualiti dan pandangan masyarakat terkini terhadap pengamatan sunnah baginda Rasulullah? Macam masyarakat sekarang, macam mereka dah mula menganggap sunnah Rasulullah ni macam perkara yang kita duduk dengar setiap hari dekat masjid, dekat radio, tapi macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa pendapat Ustaz? Okey, tafsiran masyarakat berkualiti. Ya. Kita masyarakat berkualiti ni, kita tengok kita nak tengok daripada kualiti. Kita bukan sesuatu benda lah, kita tak nilai daripada segi kuantiti, kita nilai daripada segi kualiti. Ya. Kualiti masyarakat berkualiti ni kita tengok bila mana masyarakat tu mengamalkan ajaran Rasulullah,
Kan? Apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, insya-Allah masyarakat tu adalah masyarakat yang berkualiti. Dari segi ni lah, daripada segi agama lah, daripada segi orang kata Islam, kita tengok hak tu lah, masyarakat yang berpegang kepada ajaran Islam. Itulah masyarakat yang berkualiti. Setengah orang dia akan kata masyarakat yang berkualiti ni adalah masyarakat yang aktif macam-macam lah. Ya, Ikut masing-masing. Macam kita dalam bidang agama ni, kita nampak masyarakat yang berkualiti ni masyarakat yang berpegang kepada hukum agama. Mana kata berlandaskan hukum agama, dia adalah masyarakat yang berkualiti, insya-Allah. Lagu itulah. Lepas tu yang kedua apa dia? perspektif masyarakat sekarang yang kurang pengamatan sunnah baginda Rasulullah. Okey. Sunnah Nabi ni, sunnah Nabi ni banyak kalau kita nak cerita sunnah. Okey. Kalau kita tak mampu untuk melakukan semua, jangan kita tinggal semua. Ya. Kadang-kadang orang kata sebab tu Nabi kata orang yang dapat beramal dengan sunnah di kala umat, di kala masyarakat, di kala umat manusia ni, apa dia? Orang yang melakukan sunnah di akhir zaman, di kala mana rosak keadaan manusia ni, rosak ni, teruk ni, macam mana nak cakap tak? Mana kata dia akan dapat pahala seolah-olah pahala orang mati syahid. Betul? Macam mana kita nak buat? Contohlah, kalau kita tengok lah ni, contohlah Adam dengan kawan-kawan kalau pi lah, contoh pi pasar. Bila mana pi pasar, kita pakai serban, kita ikut sunnah Nabi. Bila kita berdiri di sebelah orang yang pakai seluar pendek, orang nampak kita yang pelik. Betul tak? Kita yang pelik, padahal kita ikut sunnah. Orang yang pakai seluar pendek tu tak pelik. Sebab apa? Sebab dia rasa biasa. Tapi kalau kita boleh beramal dengan sunnah ni, sebab itulah Nabi SAW kata apa? Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam tu datang dalam keadaan dagang, dia bermula dengan keadaan dagang, dan akhir sekali nanti Islam dalam keadaan dagang. Beruntunglah orang yang nampak asing ketika itu. Nampak dagang. Orang dagang ni asing, orang asing lah. Mana kata kita lah orang asing tu. Kalau kita buat sunnah Nabi, kita nampak pelik. Untunglah orang yang boleh buat sunnah Nabi di kala umat ni dalam keadaan jauh dengan sunnah-sunnah Nabi. Dia sunnah Nabi yang kita nampak serban dia, ada sunnah Nabi tak, kan? Bukan serban saja. Sunnah Nabi hak lain yang kecil, mulakan sesuatu bismillah, kan? Habis sesuatu alhamdulillah. Kadang-kadang orang lupa. Kadang-kadang kita ni yang sehari-harian ni kita lupa. Kita lupa apa? Kita bangun pagi, kita lupa ucap alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bila kita dengar, loh, baru teringat, ustaz sebut baru teringat nak baca doa. Taklah, contoh. Salahnya maaf pada ustaz, maaf pada contoh. Lagu tu. Jadi sunnah lain apa dia? Banyak lagi. Kadang-kadang kadang-kadang di kalangan ustaz sebab tu bila mana ustaz pi mana-mana, duduk dalam satu bilik hotel bersama dengan ustaz-ustaz lain, kita tengok kawan-kawan kita. Lepas tu ustaz tengok bila mana tukar baju, tukar pakaian, tukar sulak, tak kata. Kadang-kadang kita di kalangan ustaz pun kita meninggalkan sunnah Nabi. Apa dia? Nabi kata kalau kita nak pakai seluar, kita kena duduk. Nak pakai seluar kena duduk, dah masuk kaki semua baru kita berdiri. Sebab apa? Sebab apa? Kehormatan. Jaga apa? Kehormatan kita. Okey, jaga kehormatan lagi. Kalau kita tak pakai, kita pakai seluar, kita tak duduk. Susah nak pakai, nanti kita jatuh. Sebenarnya pernah tak kita pakai seluar, kita tak duduk, kita berdiri, kaki kita sangkut nak jatuh. Betul. Tu kita tengok, makna kata dalam sunnah Nabi ada hikmah. Sangkut kaki tu jatuh, tak boleh nak buat apa, terguling lah. Bila kita duduk, kaki dah masuk semua, kita berdiri, tak ada masalah. Tu sunnah Nabi. Sunnah ni ramai orang tinggal. Makna kata di kalangan ustaz-ustaz kita yang belajar agama pun kadang-kadang kita terlupa. Sebab tu ustaz pun kadang-kadang ustaz bagi didikan kat anak ustaz, pakai seluar duduk. Cuba tengok adik-adik kita kan, pakai seluar, cuba dia berdiri, jenuh, tak boleh. Imbangan orang kata nak imbang badan tu tak boleh. Jatuh. Lagu tu lah. Mana kata kita sunnah Nabi tu jangan kita nampak sunnah hak besar kan. Sunnah hak kecil tu kita beramal dulu. Jangan kita tinggal semua. Bila kita buat macam tu, insya-Allah sikit-sikit sunnah Nabi. Banyak sunnah lain sebenarnya kita tak dan kaji bahawa setiap sunnah Nabi tu ada hikmah yang tersembunyi. Kita tak tahu. Maksud tersirat sebalik tersurat tu ada sebenarnya.
Cuma kita tak koreksi, kita tak kupas, sebab tu kita tak tahu. Lagu tu lah. Saya sambung Ustaz lah. Boleh Mukhlis. Soalan dia macam ni, apakah ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang Muslim bagi membentuk masyarakat yang berkualiti? Maknanya apa ciri-ciri yang ada pada seorang individu tu, macam Muslim sendiri secara individu yang mampu melahirkan masyarakat yang berkualiti Melalui penghayatan akidah, ibadah dan akhlak, Ustaz. ya Ustaz. Bagus. Kita nak ambil ciri, kalau nak cerita ciri ni banyaklah ciri Betul. dalam diri, bukan kata diri siapa, diri kita sendirilah. Contoh macam ustaz nak mengajak orang ke arah kebaikan. Mana kata ciri yang perlu ada dalam diri ustaz ni, kita kena ada personality yang mulia. Ya. Kadang-kadang kita ni bukan baik sangat. Kita tak baik. Kita cuba ke arah kebaikan. Kita tak baik. Kalau macam ada Mukhlis dengan Firdaus, tengok nampak macam ustaz ni bagus lah. Nampak bagus ni sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita, kita malu nak tunjuk kat orang. Sebenarnya kita ada aib kan? Dosa yang kita lakukan ada, tersembunyi. Allah Ta'ala tutup aib kita, sebab tu kita nampak bagus. Setiap orang ada keaiban sendiri. Allah Ta'ala. Jadi kita cuba untuk menunjukkan personality yang mulia. Mula-mula mungkin kita macam orang kata hipokrit lah. Kita cuba. Kalau kita tak hipokrit, malah aku hipokrit, sampai sudah kita tak mencuba ke arah kebaikan. Okey, kita cuba untuk bentuk diri kita ni dengan akhlak-akhlak yang baik. Lepas tu apa lagi kita yang perlu buat? Kita di samping tu, sebab kita nak didik masyarakat, kita pula kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Tidak kita nak didik macam mana, kita nak ajak macam mana. Diri kita pun kita kena ada ilmu. Lepas tu kita berputus asa untuk mengajak masyarakat ni ke arah kebaikan. Kadang-kadang orang nak bentuk masyarakat, nak ajak masyarakat ke arah kebaikan, dia kata, ish, malah lah, aku pun tak baik. Kalau kita nak tunggu semua baik, masa bila kita nak ajak? Sebab setiap orang ada kelemahan. Setiap orang ada kekurangan. Kalau kita nak tunggu kita sempurna, sampai sudah kita tak sempurna. Dan sampai sudah kita takkan ajak manusia ke arah kebaikan. Kita dalam masa yang sama, kita ajak orang ke arah kebaikan, kita berubah ke arah kebaikan. Sebab kita pegang, kita nak ajak orang ni, kita pegang hadis Nabi kata apa? Nabi kata, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Baligh walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Kita sampai ilmu yang kita ada, kita sampai. Lepas tu dalam kita sampaikan tu, kita pegang kepada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu kata apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah bagi orang yang bercakap tapi dia tak buat. Faham. Tu kita yang nak ajak orang kebaikan tu, kita pegang ayat. Lepas tu orang yang dengar ni, dia kena pegang juga. Dia kena pegang hadis Nabi kata apa? Nabi kata unzur. Lihat kepada apa yang dikata, jangan lihat siapa yang kata. Kita kena tengok apa yang dia kata. Kalau dia kata baik, kita ikut. Jangan kita kata hang pun teruk nak ajak aku. Tak boleh. Kita ambil apa yang dia kata. Kalau dia kata tu baik, kita ikut. Dia pula kena pegang ayat Al-Quran lagi. Jadi mana kata kita ni sama-sama berpimpin tangan untuk menuju untuk menjadi masyarakat yang baik, insya-Allah. Lagi itulah. Mana kata kita kena pegang apa? Mana kata personality kita kena baik, lepas tu kita kena ada ilmu, dan kita jangan berputus asa. Kita sentiasa ajak orang ke arah kebaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tiga juga. Masyarakat yang berkualiti ya, Ustaz. Tiga perkara untuk membentuk masyarakat berkualiti. Ya, sebenarnya sampai tiga ni lah cukup lah kan. Ya, Ustaz. Okey. Okey, baik, sebenarnya saya nak tanya Ustaz kan, ni berkaitan lah juga dengan soalan tadi. Macam kami remaja ni Ustaz kan, saya pernah dengar orang kata kalau nak tengok sesebuah negara tu macam mana, tengok pada remaja dia. Okey. So pada pendapat saya, remaja sekarang ni agak merisaukan lah kan, pergaulan mereka sosial. Jadi apa nasihat Ustaz untuk remaja-remaja ni, daripada mana mereka patut mula untuk membina sasiah mereka? Contoh perbetulkan sembahyang ke atau apa-apa lagi Ustaz? Ya. Bagi. Okey. Soalan ni baguslah. Itu yang Ustaz bila soalan ni Ustaz kagum lah. Baguslah. Ustaz rasa kagum dengan Ustazah tu. Okay, salam Ustazah dia. Baik. Okey. Macam mana, apa nasihat Ustaz
pada remaja sekarang ni untuk membina sosial mereka. Maksud saya daripada mana mereka patut mula untuk membina sosial mereka, sebab kadang-kadang mereka nak jadi baik tapi mereka tak tahu mula dari mana. Okey. Jadi untuk remaja, kita lah remaja, ustaz remaja dah, ustaz retua. Jadi kita remaja ni, cara kita ni macam mana kita nak jadi baik ni, kita kena berdamping dengan orang yang baik. Sebab kita nak tengok sesuatu orang tu, kita tengok kepada sahabat dia, kawan dia. Jadi kita mendamping dengan para alim ulama. Contoh macam ada Muklis balik Kedah kat mana? Ustaz, kami dua Ustaz. Dua Ustaz. Firdaus? Kelantan Pasir Mas. Oh, Pasir Mas. Okey, kita selalu menghadiri kuliah. Bila kita dekat dengan majlis agama, hati kita ni sentiasa nak buat baik, insya-Allah. Mana kata kalau kita dekat dengan para alim ulama, insya-Allah kita dapat keberkatan tu. Sebab apa? Sebab kalau kita baik dengan tukang besi, kita akan dapat percikan api. Kalau kita baik dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan dapat bawa minyak wangi. Lagu itulah. Kalau kita berdamping dengan alim ulama, insya-Allah kita dapat serba sedikit ilmu dia, kita dapat keberkatan dia. Ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya, pernah duduk dengan dalam majlis ilmu, pernah berkawan dengan alim ulama, Allah Ta'ala tanya. Mungkinlah dengan alim ulama ni kita dapat syafaat. Dia, mana kata alim ulama ni, apa dia? Allah Ta'ala kata berkaitan dengan alim ulama ni, Ustaz nak baca pun, Ustaz lupa dah. Nabi kata apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni adalah pewaris para nabi. Lah ni ramai orang kadang-kadang depa kata, wah, ulama ulang dalam semak lah macam-macam. Ya. Ulama ni ada dua jenis. Ada ulama dunia ada. Ada ulama akhirat. Macam-macam lah. Ulama dunia ni kita boleh nampak lah. Kita nampak cenderung kepada dunia, kan? Saja title ulama. Kadang-kadang ustaz pun lagu tu juga. Ada ustaz yang cenderung kepada dunia. Ada ustaz yang cenderung kepada akhirat. Dan kita tak salah, dunia akhirat tak ada masalah, tapi jangan kita langgar hukum. Kalau hukum Allah, hak tu hukum Allah, kita kena kata betul. Lagu tu. Kalau hak salah, kita kena kata salah, hak betul kita kena kata betul. Jadi kita ni damping dengan alim ulama, insya-Allah, menghadiri majlis-majlis ilmu, lagu tu. Sebab kita ambil hadis Nabi kata apa? Sab'atun yuzillumuhumullahu fi yauma la zillu illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Antara dia apa? Al-imamul adil, imam yang adil. Lepas tu antaranya lagi apa dia lagi? Wasyabul asya'a fi ibadatillah. Allahu akbar. Ni kan, orang yang dasar hati dia nak beribadat kepada Allah. Lelaki yang ke masjid, lepas tu 2 orang yang berkasih-kasihan kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Lepas tu orang yang diajak lakukan maksiat oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan juga kecantikan, dia kata apa? Inni akhafullah. Lepas tu orang yang berpisah dengan tangan kanan sehingga tangan kiri tak tahu, kan? Lagi tengah pada kata kita ni nak mendamping dengan alim ulama, kita nak hati kita ni terpaut kepada masjid, nak pergi saja masjid ke rumah Allah, mana kata terpaut kepada kebaikan, nak buat baik, insya-Allah. Lagu tu lah. Ustaz, saya ke soalan seterusnya Ustaz. Panjang sikit Ustaz. Panjang sikit soalan dia. Terdapat sebuah stigma yang mengatakan bahawa golongan muda hari ini lebih cenderung terhadap hiburan berkelakuan sebegini disebabkan penerimaan yang seakan menghina mereka oleh golongan yang lebih tua. Apakah pendapat Ustaz dan bagaimana penghayatan akhlak baginda Rasulullah dapat mencegah isu ini? Maksudnya dia cakap Okey. Golongan muda hari ni dia suka kepada hiburan. betul. Okey. Okey, ni fitrah. Fitrah manusia lah. Fitrah manusia ni dia suka kepada hiburan. Bukan saja orang muda, orang tua pun suka hiburan juga, kan? Ya. Okey, Ustaz tak cerita sikit lah, kan? Pernah bawa pelancong Arab, kan? Ustaz bawa pelancong India. Ustaz tanya mereka. Ustaz tanya, kenapa kenal tak Syaruhan? Dia kenal. Syaruhan India. Okey. Orang kita, orang Melayu, suka tak lagu Hindustan?
Ada yang suka, ada yang tak. Okey. Kenapa kita bila kita dengar lagu Hindustan tu, walaupun ustaz ke apa serban besar mana ke, pakai rida ke apa, mana kata lagu Hindustan dia kepala dia Goyang. goyang sekali. Pasal apa? Sebab kita ni bila mana Nabi Adam turun daripada syurga, kan, dikeluarkan daripada syurga. Nabi Adam diturunkan di mana? Di Sri Lanka. Sri Lanka. Ya, betul. Bukan. Ha? Bukan lah. Ya. India. Tak pasal India lah. Nanti cek. India. Kan? Sebab tu kita ni bila mana lagu Hindustan daripada sana, kita rasa tu dia ada, orang kata seolah-olah kita ni, orang kata apa? Ada sikit darah-darah sana lah lagu tu lah. Ya. Sebab tu kita pula dengan orang Arab, bila kita dengar orang baca Al-Quran sebut Arab ni, kita rasa sedap. Apa? Sebab nenek kita dulu Siti Hawa turun di mana? Di Madinah betul? Di mana? Di Jeddah. Kan lagu tu lah sebenarnya. Tak tahulah betul ke tak, tu ustaz lah sendiri kan. Ni semua orang suka, ustaz pun suka kan? Kalau sebutlah ni, kalau sebut sampai kenapa kita boleh ingat lagu. Kalau kita tak ingat dah. Kita ingat tak, tapi bila lagu lah ni semua, jangan kata orang budak-budak, orang muda, orang tua pun ingat. Bila suruh malam Masih muda. mana kata macam mana? Ustaz tak pernah dengar, tapi pasal apa tahu juga, boleh sambung juga. Sebab dengar kita ni melalui pendengaran tu, kita lagi lekat lah sebenarnya lagu tu lah. Lagu ni semua orang suka. Tambah lagu macam tak tahulah sebenarnya. Memang semua, bukan orang muda saja suka, orang tua pun suka. Tapi orang tua suka ni dia kontrol, aku dah tua dah kan. Sebab tu lah sampai buat kilauan mas, orang tua-tua masuk. Ada juga. Sebab semua suka kepada hiburan. Sebab itulah hiburan yang kita suka ni jangan hiburan yang melampau. Hiburan yang menjauhkan kita dengan Allah. Tak boleh. Hiburan ni semua orang suka. Sebab tu kadang-kadang kita kena guna juga platform hiburan. Kita masukkan nasyid-nasyid yang ingatkan kita tentang keagungan Tuhan. Kan? Jangan kita salahkan orang muda. Jangan kita salahkan orang yang suka lagu dak. Kita dekatkan mereka, macam mana kita nak tarik mereka? Kan? Kita guna Rasulullah. Macam sebut tadi, pendekatan Rasulullah guna apa? Kita ni orang tua, jangan kita rasa kita bagus. Tak. Kita tengok orang muda, bahkan orang muda, kadang-kadang orang muda lebih bagus daripada orang tua. Sebab apa? Anak-anak muda, mereka sikit tak buat dosa banyak. Hak tu orang tua kena fikir. Kan? Orang tua kena ingat, budak muda dosa tak banyak. Aku ni tua, banyak dosa. Tapi dah orang tua fikir apa? Aku hidup lama dah. Aku makan garam dulu pada hampa. Kan? Tu masalah orang tua. Dia duk rasa dia hidup lama, dia ingat amalan dia banyak. Takut dia hidup lama, kita macam ustaz orang tua, hidup lama dosa yang banyak buat. Itu yang kita takut. Sebab tu dalam ni, sebab tu ilmu tasawuf tu penting. Kita tua jangan kita rasa amalan kita banyak. Tak, kita tua kita kena rasa dosa kita banyak. Hak tu kita. Dan kita orang muda, kita jangan rasa aku muda dosa sikit. Kita fikir pula ilmu tasawuf yang kita ambil, aku muda amalan sikit. Lagu tu lah. Jadi kita rasa macam tu masing-masing, insya-Allah hidup dalam keadaan harmoni, kita saling sayang menyayangi. Sebab tu Nabi kata apa? Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang kepada orang, Allah Taala tak sayang kepada dia. Dalam satu hadis lain, Nabi kata apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, insya-Allah nanti yang menguasai langit ni akan sayang kepada kamu. Sebab tu kalau kita nak Allah Taala sayang pada kita, kita kena sayang pada orang muda. Kita kena sayang pada budak-budak. Ikut sunnah Nabi, mana kata kita sayang pada hak muda, kita hak muda hormat pada yang tua, insya-Allah. Insya-Allah dunia ni jadi harmoni, insya-Allah kita akan jadi manusia insan yang berkualiti, insya-Allah. Ada lagi soalan? Ada lagi? Ada lagi dua Ustaz. Dua lagi. Ustaz, soalan seterusnya Ustaz. Ketinggian ilmu agama terhadap bidang akhlak, akidah dan ibadah menyebabkan seseorang individu itu berasa angkuh. Adakah Ustaz bersetuju dengan pendapat ni? Okey. Ilmu dia ada banyak, dia rasa angkuh. Ketinggian ilmu agama, bidang akhlak, tasawuf, akidah apa semua. Okey, menyebabkan orang tu Rasa angkuh. angkuh. Okey. Sombong. Ya.
Dia kadang-kadang macam ni lah. Ada juga orang yang ilmu tinggi, dia angkuh, kan. Sombong, biasalah kan. Sombong ni tak elok. Sombong ni adalah takabur ni sifat sepatutnya dalam diri kita manusia tak boleh ada. Yang ada dalam diri ni adalah Tuhan yang memiliki alam semesta ni. Allah Ta'ala dia nak takabur boleh sebab dia memiliki alam semesta. Tetapi sebab itulah syaitan bila mana dia takabur, dia telah mengambil bukan sifat manusia, bukan sifat makhluk. Sepatutnya ada bukan pada sifat makhluk takabur ni. Bila kita ambil sifat Allah, hak tu Allah Ta'ala murka. Syaitan dia kena keluar pun sebab takabur dia, sombong dia. Yang patut sombong siapa dia? Allah Ta'ala saja boleh sombong. Kita tak boleh, kita makhluk tak boleh. Mana kata bila mana kita sombong, sebab itulah bila sombong ni, makna kata tempat orang sombong ni adalah di dalam api neraka. Kadang-kadang orang sombong kerana ilmu tinggi orang sombong. Kadang-kadang orang sombong ni kerana cantik. Sombong juga, cantik, dia rasa dia yang cantik, kan? Kita tengok biasa dia rasa dia cantik, dia sombong. Dia tengok TV lah, lagu tu lah. Lepas tu kadang-kadang orang sombong kerana harta banyak, dia sombong sebab harta. Sombong ni bukan sahaja sebab ilmu, bahkan semua sebab. Banyak sebab lah kan. Kadang-kadang rumah besar sombong, rumah besar. Dia ada jawatan besar, dia sombong sebab jawatan dia. Kadang-kadang yang kita sedih, orang sombong kerana ilmu. Sepatutnya ilmu boleh memimpin. Tak semua orang sombong ni sebab ilmu ada dia sombong tak. Tak semua. Sebahagian. Setengah orang yang iman kawal dia, insya-Allah makna kata ilmu tu boleh memimpin dia. Bila mana ilmu boleh memimpin dia, insya-Allah dia selamat. Hak orang yang tak selamat ni, dia sombong terhadap ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Kalau dia ilmu yang dia ada tu dia fikir ilmu yang Allah Ta'ala bagi ni hanya pinjaman. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila. Ataupun ilmu yang kita ada ni sangat sikit. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Apa yang kita tahu, ilmu sikit lah berbanding dengan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah ni luas. Kalau dalam surah Luqman tu Allah Ta'ala sebut apa? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Kalaulah walau annama fil ard, kalaulah di bumi, di atas dunia ni, di atas bumi ni dijadikan pokok-pokok, dijadikan pena, wal bahru yamudduhu, dan laut tu dijadikan dakwah, min ba'dihi sab'ur, kemudian ditambah lagi dengan 7 lautan untuk menulis ilmu Allah ni, makna kata tak tertulis ilmu Allah. Mana kata banyaknya ilmu Allah yang kita tahu ni hanya sedikit. Pasal apa? Ilmu yang kita ada sedikit, kita nak sombong. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Ustaz setuju dan juga ustaz tak setuju. Ustaz setuju, ada orang yang ada ilmu dia sombong, dan ada juga orang yang ada ilmu dia tak sombong. Jadi kita ni bila kita ada ilmu kan, adik-adik masa muda, ustaz muda lagi kan. Adik-adik, anak-anak yang belajar dekat maktab ni, ada ilmu, mana kata kita berkongsi. Ilmu yang kita ada ni, kita ingat bahawa ilmu yang kita dapat ni adalah ilmu Allah Ta'ala, yang kita ada ni hanya sedikit saja. Kita berkongsi untuk kita sama-sama menjadi umat yang terbaik. InsyaAllah lah lagu tu. Jangan ilmu yang kita ada jangan kita sombong, kita berkongsi. Bila kita kongsi, kita akan dapat ilmu lain lagi. Allah Ta'ala akan bagi. Tapi jangan kita sombong lah. Betul, kadang-kadang kita takut ilmu yang kita ada. Kadang-kadang orang sombong dengan ilmu yang dia ada. Hak tu yang kita tak mahu, kita minta jauh. Sebab tu tajuk ni pun penting. Tasawuf ni, itulah ilmu yang kita ada, ilmu tasawuf. Bila kita belajar ilmu tasawuf ni, jangan kita sombong. Jangan kita sombong, jangan kita takabur, tak boleh. Ilmu tasawuf yang jaga kita. Ni dia lebih kepada isu semasa pula. Boleh. Baik, sesetengah masyarakat menganggap bahawa peredaran zaman menyebabkan masyarakat lebih mementingkan kepentingan sosial berteraskan kesamaan berbanding berteraskan akhlak dan sunnah Nabi. Lebih kepada sekarang ni lebih banyak masyarakat liberal yang mementingkan kesatuan antara masyarakat lebih daripada kita mementingkan akhlak dan sunnah Nabi untuk menggabungkan masyarakat. Betul lah, betul. Okay.
itulah kata akhir zaman. Akhir zaman ni memang kadang-kadang akhir zaman ni orang yang salah kita kata betul, orang yang salah diangkat, orang yang betul nampak salah. Jadi kita tak mau kita ni tergolong dalam golongan yang silap. Orang yang salah kita rasa betul, orang yang salah diangkat sebagai orang yang ada jawatan, ada kedudukan di dalam masyarakat. Itu yang kita takut. Kadang-kadang kita fikir juga kan, Ustaz pun kadang-kadang fikir mungkin kerana dosa kita ni Allah Ta'ala bagi orang yang zalim jadi pemimpin. Itu yang kita takut. Mungkin sebab dosa kita buat. Kadang-kadang kita tak pernah pun berdoa. Kita bangun tengah malam, dalam doa kita tak pernah selit langsung doa untuk pemimpin-pemimpin kita. Kita tak pernah berdoa kepada Allah untuk diberi kepada kita pemimpin yang bila mana menjadi pemimpin dia sayang kepada rakyat dia. Kadang-kadang kita tak pernah doa. Kadang-kadang untuk adik-beradik kita sendiri kita tak berdoa. Itu kita. Jadi bila mana kita lupa kepada Allah, Allah Ta'ala akan lantik pemimpin yang zalim di kalangan kita. Mana kata bila naik pemimpin yang zalim, dia akan merosakkan habis semua. Sebab itulah Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah satu fitnah, takutlah satu azab, takutlah satu ujian, takutlah satu bala yang mana bala ni bila dia turun, dia tidak akan turun kepada orang yang melakukan maksiat, orang yang zalim di kalangan kamu semata-mata. Mana kata bila mana bala Allah Ta'ala turun, semua sekali kena. Orang yang buat maksiat kena, orang yang tak buat maksiat pun kena. Orang yang melanggar hukum Allah kena, orang yang beribadat pun kena. Contoh, kita buat baik, kita tak tegur orang buat jahat. Bila mana bala Allah Ta'ala turun, semua sekali kena. Tsunami semua sekali kena. Sebab itulah kita ni umat, Allah Ta'ala kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia untuk mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kita ni dalam waktu kita buat baik, kita kena cegah kemungkaran. Tapi nak cegah kemungkaran payah juga. Nabi kata apa? Man ra'a minkum falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangan. Fa illam yastati' bi lisani. Kalau dia tak mampu berbuat demikian dengan tangan, dengan kuasa, fa bi lisani, dengan lisan, tegur secara hikmah. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau dia tak mampu juga nak tegur, fa bi qalbi, dengan hati, membenci, perbuatan tak elok kita benci. Wa ta'aful iman. Yang demikian itu, membenci dengan hati itu adalah selemah-lemah. Jangan kita nak tegur dengan kata tak boleh, benci hati pun tidak, kita suka lagi. Tu masalah lah. Kita tumpang sekaki. Allah jam kan. Macam tu lah. Wallah. Habis dah? Alhamdulillah habis 3 soalan. Allah letih. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan sesi bual bicara kita pada malam ini, dan saya ingin ringkaskanlah dari apa poin yang Ustaz berikan kepada setiap soalan yang kita ajukan. Kita nampak yang pentingnya dalam kita sebagai individu sekarang yang bertanggungjawab perlu memainkan peranan masing-masing lah dalam memastikan kita mengikut akidah, ibadah dan akhlak daripada Rasulullah SAW, dalam memastikan kita nak membentuk kita nak membentuk masyarakat dan individu yang berkualiti, bukan sahaja masyarakat, dan kita kena terapkan kepada diri kita sendiri juga. Jadi apa yang berdasarkan apa yang berdasarkan dari apa yang Ustaz sampaikan, kita perlu tekankan kepada beberapa aspek lah. Contohnya akidah, daripada bidang akhlak, daripada fiqh. Lepas tu kita kena mementingkan rukun-rukun Islam kita sendiri, kita ikut, kita hayati semua. Lepas tu kita kena memastikan ilmu tasawuf itu sendiri, akhlak, pentingnya akhlak ni dalam membentuk kita ni, memastikan kita mengikutlah sunnah Rasulullah SAW. Jadi sahaja daripada kami. Jadi itulah kami dapat ringkaskan apa yang kami dapat bincangkan pada malam ini. Itu sahajalah dari pihak kami. Okey, alhamdulillah. Okey.
Okay, kita dah selesai dengan rumusan kita. Baik, saya ucapkan terima kasih Ustaz pada malam ini kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallah. Alhamdulillah.